korang nak masuk, saya tak sempat, tak boleh nak approve dah. Oh sorry, tertekan ni pula. Jing ni saya rasa saya dah pernah tunjuk hari tu Jing, tapi saya tak pasti cikgu yang dekat sini dah join ke tak kelas Jing ni. Kalau ada ni saya nak tunjuklah sebab dia sangat baguslah untuk nak buat kerja kita. Sekejap saya nak buat ni. Hari ini Google Jamboard ya. Saya tak tahu sebutannya betul ke tak, Jamboard ke apa benda ni. Sebutan mother tongue saya ni Jamboard. Okey. Kita akan buat satu perkongsian lagi hari ini JPN Selangor. Terima kasih kepada semua yang hadir lagi kelas saya hari ini. Dan kepada Puan Azilawati, Ketua Penolong Pengarah Bahasa yang turut hadir pada hari ini. Untuk ini sebenarnya pendek je tahu kalau ikutkan sebab dia sangat senang. Sangat senang. Jadi objektif kita hari ini adalah untuk kita kenal je dia. Inilah dia kat tepi ni Jamboard dia. Kita nak kenal kenal Jamboard tu apa. Lepas tu kita nak kenal fungsi-fungsi butang-butang menu-menu yang ada. Dan kalau boleh nanti kita cuba nak bentangkanlah beberapa hasil yang tuan-puan buat. Saya nak minta tuan-puan cubalah buat kalau sempat ya. Okey. Inilah dia Jamboard. Ini gambar ni. Tapi ini alat ini Google jual tau. Google jual setengok US dollar, dolar 5,000. 5K. Kalau kita ni kalau Malaysia ringgit ni rasanya dalam 15,000 kot. Kan? Kalau 5 lebih kurang. 5,000. 5,000 kalau dekat orang dia bisnes lah, macam syarikat-syarikat yang swasta tu dia boleh gunakan ni, dia tak pakai LCD semua bagai dah, dia pakai ni je. Dan nampak dia boleh guna untuk iPhone dan dia boleh guna untuk tab dan juga laptop lah. Okay, telefon kena install apps dia, laptop tak perlu. Okay, yang ini memang Google jual ni, benda ni. Okay, kenapa, apa fungsi dia? Sebenarnya dia tujuan dia semacam untuk mesyuarat kan. Dia boleh susun idea, dia boleh menjana idea, boleh berbincang, boleh buat apa saja menggunakan Jamboard ni. Macam dia whiteboard yang elektronik. Tapi whiteboard biasa kita boleh conteng-conteng je kan. Yang ni dia ada sticky note ni, dia ada boleh lukis, dia boleh insert gambar macam-macam. Seronok. Kalau dengan murid mesti seronok. Orang mesti suka. Okay. Yang kedua duduk di Ibo dah biasalah kan, kita di Ibo sebab saya cakap tadi dah mudahan untuk insert gambar dan ada sticky note yang akan menggunakan. Nanti saya tunjuk. Dan paling seronok ni sebab ni lah sekarang ni zaman pedagogi, kita kena mengajar menggunakan aplikasi secara online kepada murid. Jadi murid boleh masuk dengan handphone, boleh masuk dengan tab komputer dan ini tak adalah kat kita ni. Mungkin tak tahu-tahu bila dapat kat kita ni. Okey, pendaftaran nanti saya akan bagi kemudian. Kita terus kepada Jamboard. Ada banyak cara ya untuk pergi ke Jamboard. Ramai masuk. Ada banyak cara. Salah satu cara yang paling senang. Sekejap ya, saya nak tutup muka saya ni. Okey, cara yang paling senang pergi dekat Baharu. Kita buka Chrome Baharu. Satu cara ya, yang ini. Kita buka cara baru ni, yang pertama. Type je perkataan Jamboard. B-A-R-D. Okay, macam tu. Enter saja. Dah ada Jamboard. Yang ni Okay, klik dia. Dan dia masuklah. Dia akan terus kepada email personal yang kita default dekat dalam Chrome tau. Sebab saya adalah Gmail ruby@gmail ni. Dia akan default terus kepada Jamboard account saya. Kalau saya nak tukar kepada MOE, saya akan klik kat sini nanti, saya akan buka MOE ataupun apa-apa email yang tuan-puan nak lah. Itu satu cara menggunakan Google. Okay. Satu cara lagi adalah menggunakan Google Classroom. Saya dah saya punya Google Classroom saya kat sini. Saya terus tak apa, saya type juga Google Classroom. Tengah tunjuk.
Pergi dekat Google Classroom, kita masuk dalam Google Classroom. Tolong mute-kan ya cikgu, siapa tu? Saya tengok jap, siapa tu? Cikgu ada biar saya mute-kan anda ya. Mana dia? Okey, sekejap. Mana tadi? Okey, Google Classroom. Pergi dekat, tukar juga kepada MOE. Saya tukar kepada MOE. Saya tak guna Google, Gmail personal ya, sebab kalau Gmail personal banyak kekangan-kekangan dia tak boleh masuk dalam Google Classroom. Kena guna MOE. Okey, ni kat sini kalau tuan-puan tengok dah ada Jamboard kat bawah. Ni ah. Okey, tak payah type macam tadi tapi kena masuk dalam Google Classroom. Dah ada kat dalam ni. Ini lambang dia. J. Tapi ada color-color dengan sticky note macam tu. Ada bulat dengan sticky note. Itu cara kedua. Okey, pertama melalui Chrome biasa, yang kedua melalui Google Classroom lah. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan jugalah dengan tuan-puan supaya tuan-puan selalu masuk dalam portal ni, dalam yang Google Classroom ni kan. Saya masuk. Sebenarnya pada bahagian, dalam aplikasi ada banyak lagi benda yang saya masuk sebagai guru. Kat sini ya, aplikasi ni kalau tuan-puan tengok ada banyak lagi benda yang boleh tuan-puan explore tau. Ni ada Padlet, ada blank space, ada add puzzle. Saya sebenarnya selepas ni saya nak kenalkan add puzzle ni. Okay, selepas ni. Sebab tu saya nak benda yang ada dalam Google Classroom yang diperkenalkan kepada tuan-puan supaya tuan-puan mahir dan boleh guna. Kalau ini adalah daripada Google, ini daripada Microsoft. Banyak ni. Tuan-puan boleh guna ni. Okay. Kalau daripada Microsoft, kita tengok ada juga. Ini Microsoft Whiteboard. Ini salah satu lah ni yang kita gunakan ni sekarang ni, Jamboard ni. Okay, saya kenalkan dulu dalam aplikasi dalam Google Classroom. Okay, saya tutup. Okay. Boleh ya? Dah tahu dah cara nak masuk? Okay, saya ingatkan ulang sekali. Yang pertama adalah kita guna Google terus, type Jamboard. Dan yang kedua adalah menggunakan Google Classroom lah. Okay, saya masuk menggunakan Jamboard. Kalau menggunakan handphone, tuan-puan kena install dulu tau. Kena ambil daripada Play Store ataupun Google Store, cari Jamboard. Kena install. Saya pun dalam handphone saya pun saya install. Saya rasa murid lagi senang guna handphone sebab dia nak menulis tu. Dia nak menulis, nak melakar, nak melukis. Saya senang. Okey, ini adalah Jamboard yang telah saya buat. Saya buat semata-mata nak tunjuk kat cikgu-cikgu lah macam mana menggunakan Jamboard ni. Kalau tak tadi dia kosong je macam ni kan. Yang ni kosong. Yang dalam MOE tadi tu saya dah cuba-cuba buat lah semalam. Okey, ini saya delete. Kalau tuan-puan buka dia akan macam ni je, kosong. Macam ni je. Kosong, okey. Bila tuan-puan buka guna tuan-puan sendiri. Saya tunjuk dulu cara macam mana nak guna. Lepas tu saya tunjuk contoh-contoh yang telah saya buat. Cara dia senang je ni, bila ada je tambah bawah sini, ikon bawah sini. Kan, butang tambah ni kan, mana-mana pun kita pergi, kalau Google Classroom pun tambah ni untuk join, create. Kita tengok ni, kita klik dia. Klik je pada new jam ni, dia panggil jam new jam. Klik je. Okay. Dia akan buka satu ni, macamlah kita buka slide, Google Slide online, Google Forms online, sama je konsep dia sebab dia daripada anak beranak Google ni. Kita klik terus, tulis nama dia Cuba Jaya. Okay, klik je. Kejap ada orang nak masuk, saya takut. Mana dia? Okay, Cuba Jaya 1. Macam ni kosong.
Dia ni tak nak bagi masuk kan, kesian. Tak apalah, tapi ganggu Ana sikit ya. Okay, inilah paparan whiteboard kita dalam komputer. Kalau cikgu nak guna, nak buat kerja, saya rasa elok komputer lah. Kalau handphone ni dia agak kecil kan, paparan dia jadi susah sikit. Kalau kita tengok kat sini, ada, ini untuk nak besarkan kecil kan dia, boleh zoom dia. Okay, ini besar. So kita ambil feed lah, senang nak tengok keseluruhan feed ya. Background ni kita boleh tukar juga, saya suka background ini, yang kedua ni. Sebab kita boleh menulis, senang nak menulis, murid pun senang nak menulis sebab ada garisan. Kalau cikgu ajar matematik juga, cikgu boleh guna yang ini. Boleh besar-besarkan dia, kata dia boleh besarkan lah, nampak? Jadi senang kita nak tulis kat dalam tu. Kalau saya suka yang ni sebab kita menuliskan bahasa Melayu. Yang lain tuan-puan boleh buat sendirilah, warna hitam ke, tapi ini saja yang ada, tak ada lagi apa panggil background lain yang boleh masuk, kecuali tuan-puan masukkan image lah. Kalau nak jadikan sebagai background pun boleh. Okay, saya feed balik. Kalau ni nak delete lah, buang dia akan keluar, dia akan delete semua kalau clear tu. Okay, dan kat sini kita boleh tambah tau, dia bukan hanya ada satu, kita boleh tambah kat sini. Create, klik je sini, dia akan jadi 1, 2. Nanti kita cuba yang ni, nanti cuba ya. Tapi ni untuk nanti, tak apalah, sebab dulu. Tambah, dah dapat 2, dapat 3, dapat 4. Kita pulanglah tuan-puan nak berapa. Kita pergi pada yang pertama. Contohnya kalau ada 5 student, kita boleh buat 5 board ni untuk dia conteng, untuk dia belajar. Kat sini boleh tengok, boleh klik. Dia ada pen, ini pen. Ini marker, ini highlighter dan ini brush. Dan ini color dia boleh. Tengok kalau pen, dia punya line dia kecil. Kalau marker dia tebal sikit. Kalau ni dia lagi tebal, dia macam tebal Dan ini brush ni dia macam apa, lebih kepada nak melukis lah ya. Okay, dan tukar warna boleh, boleh guna pen. Okay, dan kalau salah tak mau boleh padam, ini pemadam. Yang kedua ni, ini pemadam, boleh padam. Saya tak suka. Saya tunjuk dulu macam mana nak guna dia. Padam. Okay. Ini adalah yang senang sangat nak guna ni, sticky note. Sticky note, klik je. Ini contoh kalau dengan murid kita buat satu tajuk karangan, contohnya kebaikan membaca. Murid akan boleh tulis walau dia berada di mana je. Tekan, kita share nanti kat dia orang, ambil share nanti, share link tu, dia orang boleh buka jam ni sama dengan kita. Paparan ni mereka akan keluar yang sama. Jadi kalau kata okey Aminah bagi cikgu satu isi penting kebaikan membaca, Aminah pun tulis di tempat dia tahu. Kebaikan membaca menambah ilmu. Okay, dia nak warna hijau ke, dia nak warna kuning ke, terpulang pada dia akan save. Nampak? Dia dah keluar kat sini. Ini kalau kata Aminah ni buat tempat dia tahu. Kalau yang orang lain, Ali pula, Ali akan buat lain. Ni contoh Ali buat Ali buat daripada tempat dia, Ali tulis mengisi masa lapang. Mak, kenapa tak mau? Mengisi masa lapang. Ini ada gunanya sticky note. Nak tutup, cancel. Dah. Nanti dia boleh letak kat mana dia nak letak. Okay, dia nak letak kat situ ke suka hati dia. Ini kita tengok dan kita menilai. Kita ambil pen. Kita pun ambil pen color merah ni, kita pun write. Bagus. Okay, letaklah A. Macam tu. Okay, maksudnya kita ngajar dia secara terus dalam Jamboard ni. Okay. Katalah murid ni, dia bijak ni, murid nama Adam. Adam ni bijak. Okay, dia pun cari, dia pergi dekat ni, dia nak upload gambar. Dia pergi dekat Google Image ni, dia akan cari kebaikan membaca. Okay. Cikgu jangan ajar lah, nanti senang pula cara dia buat kan. Tapi kita bagi cikgu, kita boleh gunakan. Nampak ni? Saya suka sebab dia terus boleh pergi kepada Google Image search ni. Tengok ni, dah ada dah peta ni kan. Select. Nampak? Adam dah masukkan 5 kebaikan membaca kat dalam tu, gambar. Tak. Terus dapat dah 3, 5 kat situ. Nanti kita kan, alamak terbalik. Kecilkan dia.
Okay, kalau hujung ni dia untuk ni ya, untuk gerakkan dia dan kecilkan dia. Ni boleh kecilkan. Okay. Dia ni Adam. Adam pun letak kat sini. Adam pun tulis ambil pen, dia ambil pen, dia akan ambil pen. Dia tulis, ini dia kata nama Adam. Sorry saya tulis macam apa tadi. Adam. Kalau guna handphone lagi senang sebab handphone kita biasa dengan touch screen tu kan. Ini guna mouse ni dia susah sikit. Kalau touch screen tu dia senang, kita boleh nak tulis. Boleh lagi ke? Faham kan setakat ni Kita dah belajar macam mana nak buat sticky note, kita dah belajar macam mana nak masukkan gambar, kita dah belajar macam mana nak tukar background, dan ini adalah laser kalau cikgu nak ajar. Okay, kalau cikgu nak ajar katalah kalau apa-apa nak tukar pergi pada nak panah nak buat apa-apa kena pergi ke nak panah. Okay, katalah cikgu nak cikgu nak pinjam lah isi penting Adam ni sebab Adam punya isi penting dah cukup semua. Cikgu pun ambil ni duplicate. Duplicate, buka dekat ni, buka lagi satu ni. Boleh tarik tak? Tak boleh. Saya pun sebenarnya baru belajar kat ni. Macam mana nak duplicate dalam yang satu lagi ni? Saya cuba. Okay. Katalah saya nak masukkan gambar Adam tadi sorry. Nak delete tekan ni, delete Saya tak nak ni. Saya nak gambar tadi, gambar Adam tadi. Ni. Saya besarkan. Ni besarkan, jadikan dia sebagai background. Okay. Laser ni kalau kita nak ngajar, okay, menambah ilmu pengetahuan merupakan isi yang pertama, mengetahui berita, isi yang kedua. Ini kita ajarlah guna laser ni. Kita nak tunjuk kat mana. Itu guna laser. Okay. Bila dah siap, dah lambat cikgu-cikgu yang masuk ni, kita nak siap dah ni. Kalau dah siap kan, dah siap ni. Saya delete satu. Saya delete. Ini saya letak balik. Kita tekan share. Bila kita dah buat. Ini sekarang nampak dia private to only me. Maksudnya orang ni tak boleh tengok. Tapi kalau kita dah buat bahan ni, kita nak share kepada murid-murid, kita tekan share. Sama je macam konsep macam kita nak share Google Forms apa ni. Yang ni tukar, change kepada anyone with the link. Ambil yang ni. Saya ambil yang kedua. Kalau yang ni nanti murid siapa-siapa akan masuk nanti. Kalau dia cari, dia jumpa, dia akan masuk ni public. Ambil yang ni. Lepas tu ambil tukar kepada can edit. Yang ini wajib buat. Kalau tak, murid tak boleh nak gunakan Jamboard kita. Lepas tu save. Okay. Done. Siap. Kalau saya nak share kepada murid, saya akan ambil, saya akan copy ni ke atas ni, panjang-panjang ni kan. Klik je. Klik kanan. Copy. Saya akan pergi dekat chat. Kalau sekarang saya check lah. Okay. Tuan-puan boleh masuk sekarang Saya akan copy kat sini. Sila masuk kelas jam cikgu. Dia panggil jam tau. Jamboard tu kelas jam, okay? Faham. Terima kasih. Okay, tuan-puan boleh masuk ni sekarang. Tuan-puan nak cuba, boleh. Tapi sekejap lagi. Saya nak tunjuk contoh dulu Lepas tu katalah nak copy dalam Google Classroom. Cikgu pergi dekat Google Classroom. Tengok dulu jangan buat lagi. Nanti takut tertinggal. Pergi kat Google Classroom balik. Ambil dalam kelas cikgu. Saya tukar kepada MOE. Pagi ni lain slow sikit. Saya ambil dalam kelas. Jangan lupa kelas ni nanti bahas saya masuk dalam kelas cybergogi bahasa. Ini. Mana cybergogi bahasa? Okay. Okay, saya masuk dalam classwork sini. Saya pergi create. Saya buatkan sebagai assignment lah. Assignment Contoh sebagai assignment. Tugasan kelas 6 Mei. Tajuknya katalah kebaikan membaca. Saya add sini, saya ambil link. Okay, ambil link ini. Klik kanan, paste saja.
add link. Okay, bila dah siap ni, sharing got it. Okay, student can view file, no. Student can edit file. Okay, kalau view saja dia boleh tengok je. Tapi kalau tuan nak ngajar, bolehlah bagi view je. Tapi kalau dia nak nulis, kena buat edit. Ingat ni, kena tukar yang ni. Lepas tu klik kepada topik assignment kalau ada, tak ada topik lagi. Saya create lah sekejap. Okay, assign. Macam tu lah cara untuk nak buat tugasan ataupun ni tugasan ni dah ada dalam nama ni. Cikgu murid akan klik dan dia akan dapat buatlah. Dan kita tengok daripada 247 murid saya ni, berapa orang yang dah buat macam tu. Itulah cara untuk masukkan dalam Google Classroom. Dan dia boleh simpan kat sini sampai bila tau. Cikgu nak guna untuk kelas tahun depan pun boleh. Itu saya suka dengan Cybergogi ni, teknologi dia. Okay, boleh faham setakat ni? Betul Okay, kalau ada apa nak tanya tak? Betul kan? Saya nak tanya. Dalam satu sekejap ya, tunggu sekejap. Jadi kalau apa lagi yang saya tak, dah ramai masuk ni 21 orang. Nampak ni? Dah 21 orang. Kejap lagi kita cuba. Jangan cuba lagi cikgu. Jangan cuba lagi. Kejap lagi kita cuba. Tapi sekarang ni sudah ada 21 student kat sini. Ataupun ada satu orang nak cuba masukkan sticky note. Boleh letakkan nama. Nanti boleh cuba lepas ni. Saya nak tunjuk contoh dulu. Macam mana gunakan dalam pengajaran bahasa Melayu. Helen nak masuk sini. Helen boleh letak mana-mana je. Siapa nak masuk gambar pun boleh, nak tukar colour pun boleh. Lepas tu nak lukis pun boleh. Saya tak lukis sebab saya tak reti melukis. Yang tadi yang dekat dalam slideshow tadi yang saya tunjuk itu adalah lukisan yang dia buat dalam bentuk perbincangan. Okay, nanti boleh cuba yang ni. Ada orang sedang menulis, Hidayah, Nina, semua dah masuk. You boleh tarik sendiri ya. Ni kan nanti murid-murid dia suka lah ni, dia buat tengok nama dia keluar. Okay, Eza, Vinoy, okay, tu sticky note. Cuba buat gambar pula. Cuba masukkan gambar salah seorang. Dan tulis, boleh tulis dan boleh padam. Okay, dah pandai dah ni semua ni. Kalau tak muat, pergi ke muka surat seterusnya kat sini. Boleh tulis lagi. Okay? Pak Ruby? Ya saya. Dalam satu masa tu berapa orang murid boleh tak ada limit sehingga limit setakat ni tahu. Saya tak tahu lagi, tak pernah cuba. Tapi setakat ni kalau 40, kelas cikgu ada 40 orang kan? Boleh lah ni. Dah masuk ni kan? Tak ada masalah ni. Ada kucing pula masuk situ. Siapa masukkan kucing? Sebab tahu kuantum kucing. Ya. Okey. Cikgu dah pandai masuk email, cikgu dah pandai gunakan sticky note. Nak tulis pun boleh, nak padam, ada kemahiran ini pen, padam, sticky note-nya, notanya dan untuk add image. Okey. Cantik gambar. Masuk. Okey, nanti ni cubalah dengan cikgu-cikgu dengan murid-murid. Boleh buat. Okey. Saya tutup. Nanti boleh cuba kemudian dengan Jamboard tuan-puan sendiri. Saya tutup yang ni Okey, nampak berjaya dah tu. Bunga Ros pun dah masuk. Okey. Sekarang ni saya nak tunjukkan apa Jamboard ni boleh buat dengan apa Jamboard ni boleh buat untuk bahasa Melayu. Contoh. Saya buka yang saya dah buat semalam. Okey, saya buat dalam MOE. Okey, ada ni. Ada 6 cara saya buat untuk Jamboard, menggunakan Jamboard. Cara yang pertama, latihan untuk bina ayat. Okey, contoh saya bagi dulu. Walaupun menulis ni macam tinggi dah kan, tapi tak apa, saya tunjuk je lah ataupun tengok nanti. Latihan bina ayat, kita letakkan gambar seperti biasa lah kan bahagian A. Letak gambar,
dan kita minta murid yang tulis. Ni murid yang tulis ni. Murid akan tulis, kita akan susun lah. Kalau tak muat, kita buat lagi sebelah. Okay? Tulis lagi sebelah. Masukkan lagi dalam muka surat seterusnya. Cuma pastikan yang bila dia buat ayat tu, ada nama dia lah, dia akan tulis nama lah. Contoh ni gambar ni kan, hari raya ni. Kita buat kat sini. Suruh dalam board ni minta dia tuliskan nama. Katalah ini adalah Ruby. Kita ajarlah dia kan, dia tulis. Allahu Akbar tulisan. Masya Allah. Okay, ni saya tukar background yang garisan ni. Okay, gambar tadi kita dah sediakan tau, gambar ni dah ada tadi dekat depan ni. Kita tulis lah nombor 1, murid tulis lah ayat dia. Okay, ibu apa bla 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 lah. Nanti kita akan semak. Okay, jadi murid yang ketiga dia akan buat, murid keempat akan buat, murid kelima akan buat. Ini jadi latihan dalam bina ayat dalam Jamboard. Boleh faham? Boleh? Alah, baru masuk ke ni? Kita tengok sekejap. Boleh, cikgu. Boleh, okey. Itu adalah cara untuk bina ayat. Yang kedua, nak pergi ke Jamboard kita klik ni Klik je pada home ni. Pada logo dia akan pergi home. Jangan tutup pula, nanti nak buka lagi satu hal. Okey. Sebab saya daftar default dengan Gmail biasa, sebab tu dia bila saya home, dia akan pergi pada Gmail biasa saya sebab saya daftar kat situ. Okey, cara yang kedua. Cara yang kedua adalah, mana yang cara kedua? Latihan isi tempat kosong. Yang ini sesuai untuk murid tahap 1 mungkin, sekolah menengah. Saya rasa kalau ada sekolah menengah, kena fikirlah macam mana daripada sekolah menengah kan. Yang ini murid boleh buat juga sama ada dia tarik dan letak. Jadi cikgu dah letakkan jawapan. Ataupun murid tu suka hati tulisan dia cantik, dia nak tulis pun boleh. Tulis je biji. Okay, kalau contoh tak tahu dia jawapan betul tak ni, saya main letak je biji. Bila cikgu semak, cikgu ambil lah pen merah tu, besar sikit, ambil pen merah tu cikgu tanda lah right. Cikgu tanda right. Kalau salah, pangkah. Nanti budak murid buat pembetulan lah dalam buku. Okay, itu adalah isi tempat kosong. Dan apa yang saya buat ini adalah gambar yang saya hanya ambil daripada internet saja. Okay, pada internet je. Dan macam mana kita nak bagi nak bagi letak sini, insert image. Okay, insert image. Ni gambar je. Kalau nak type tak boleh. Dalam ni masih lagi belum boleh menaik soalan sendiri. Hanya boleh ambil gambar. Okay, ini pun boleh, puan-puan boleh buat banyak-banyak. Buatlah dalam, kalau murid ada 10 orang, buatlah 10 benda yang sama ni. Murid akan tulis, dia akan tuliskan nama dia. Siapa yang buat ni? Okay, boleh? Saya teruskan dengan cara yang ketiga. Ini untuk isi tempat kosong. Saya bagi idea paling mudah tau. Tuan-puan boleh berkreativiti, gunakan apa je kreativiti tuan-puan untuk buat dia. Sebab dia macam canvas kosong yang tuan-puan boleh create pelbagai. Okey, cara ketiga. Cara ketiga, penulisan karangan. Ini agak susah sebab sebenarnya dia nak menulis tu payah kan. Tapi boleh kalau murid tu dia seronok dengan menulis cara macam ni. Tengok tulisan saya. Cari isi penting gaya hidup sihat contohnya. Dan murid pun akan buat cari isi penting. Dia akan buatkan semua isi penting dia kat sini. Dia akan masukkan semua isi penting kat sini, gunalah insert image ke, dia buat peta minda ke. Kemudian kita bagilah contoh yang kita amalan hidup sihat macam ni. Okey, dan tuliskan karangan bertajuk gaya hidup sihat. Kita letakkan soalan kat situ dan murid akan jawab dalam karangan bentuk macam ni. Terpulanglah pada dia. Kalau dia nak tulis dalam kertas pun boleh. Kalau tak ada internet kan. Kalau tulis dengan kertas, lepas tu ambil gambar, letak kat cikgu. Kat sini cikgu boleh semak lah. Apa ni yang makan-makan ni? Kita tutup dia kejap ya. Okey. Itu cara ketiga. Balik semula pada home. Saya ulang lagi sekali, home saya ni sebab home saya daftar dengan Gmail, jadi dia Gmail personal, jadi dia akan home saya ada Gmail personal. Tapi saya tukar kepada email saya. Okey, cara yang keempat. Cara keempat yang ini pun sesuai untuk murid tahap 1. Macam tadi kita padankan yang ini tekan dan tarik,
untuk soalan yang berbentuk macam ni kan. Murid-murid tahun 1 mungkin suka ni. Tahun 2, tahun 3 dia mungkin suka, dia akan gunakan pen besar sikit warna kuning. Ayam dia akan tarik jadi ayam. Okay, apple dia akan tarik dari apple. Ini gambar ni pun saya ambil daripada internet. Saya masukkan, kalau tuan-puan rajin letaklah gambar yang berwarna supaya mereka seronok kan. Lepas tu bila dah ni kan cikgu tanda lah, right, betul. Betul. Lepas tu letaklah markah kat sini. Cara nak double klik, nak bagi markah kan dah ada kat sini, double klik je dia. Markah, katalah 100. Nak ni kan dia kan dapat markah 100. Nanti dia tengok, wah saya dapat markah 100, bagusnya. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Itu cara keempat. Dan cara kelima, ini yang saya fikirkan tau. Saya rasa tuan-puan lagi banyak cara nak buat. Ini saya buka minda supaya tuan-puan lebih banyak lagi idea. Okay. Tadi cara tarik yang ini pun boleh juga sumbang saran idea menggunakan sticky note tu. Okay, beri kata tajuk dan murid makan meletakkan, contoh nak isi 1 ni kita bagi pada Ali, isi 2 bagi kepada Aminah, isi 3 bagi pada Adam. Jadi dia akan masukkanlah ikut kriteria yang kita bagi tu. Okay. Lepas tu minta dia orang buat karangan ataupun tuliskan tulis ayat. Mana-mana lah. Mana-mana yang tuan-puan rasa sesuai. Okay, cuba saya back. Oh, boleh back juga ya. Oh, dia pergi sini juga. Dan yang terakhir kita nak habis dah ni 30 minit je. Senang je, lepas ni tuan-puan buat. Yang terakhir cara ke-6. Okay. Latihan penulisan sama juga. Sini cikgu dah sediakan bahan. Murid akan buat gunakan teknik bograf, bina 3 perenggan karangan menggunakan 3 isi ni. Ni cikgu dah buat, cikgu tekan je share. Share dan bagi kepada murid dan murid akan buat lah. Dia akan isilah dalam muka surat dan seterusnya ni. Okay. Macam itulah pelbagai cara tuan-puan boleh gunakan untuk buat Jamboard. Okay. Ada soalan? Ada soalan tak? Kalau tak ada, saya nak tuan-puan buat dalam masa 5 minit. Boleh tak? Nanti present dekat sini. Cuba buat. Kalau guna handphone pun boleh. Install apps dalam handphone, Jamboard. Lepas tu cuba buat. Boleh tak? Yang baru masuk ni saya tak pastilah ya tuan-puan boleh dapat ke tidak apa ilmu yang saya kongsikan hari ni. Sebab kita dah selesai guna Jamboard ni. Okey, saya buka balik yang ni. Ada lagi ke yang masuk? Cuba buat salah seorang daripada ahli kumpulan cikgu-cikgu yang ada hari ni. Lepas tu boleh tunjuk apa yang cikgu dah buat. Contoh satu latihan. Yang ni yang tadi ya. Yang yang tadi. Aida. Nak guna, kalau tak install lagi, nak gunakan yang dalam tapak yang saya share ni pun boleh. Buatkan satu Jamboard yang tuliskan nama cikgu kat atas ni dan buatlah apa benda yang cikgu boleh buat. Boleh juga tunjuk kat situ. Saya boleh tengok lah. Kalau tak gunakan daripada komputer tuan-puan. Cikgu tulasi ni dah habis dah ni. Itulah cara je, senang je. Assalamualaikum Kak Ruby. Ya saya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kalau kita nak tulis dalam tu kan Jamboard tu, tulisan tu agak macam lambat kan? Dia macam tak kemas lah untuk budak tulis. Ya betul. Kena guna yang touchscreen ataupun yang handphone yang ada pen tu. Kalau Samsung, bukan Samsung. Ada yang handphone yang ada pen kan. Sebenarnya apa-apa handphone pun kalau kita ada beli pen tu dia boleh guna. Kalau murid ada lah. Kalau tab lagi senang. Kalau murid ada tab. Okey. Lagi satu kalau platform lain selain Jamboard ni nak bagi macam tugasan karangan kan? Selain WhatsApp,
Ada idea lain tak? Untuk nak bagi latihan? Karangan. Karangan, boleh guna Google Forms? Google Form lah. Maksudnya menaip lah. Kita tak dapat. Ya, betul. Ya, betul. Okay. Tak apa. Itu saja Kak Ruby. Terima kasih. Okay, sama. Karangan boleh buat macam-macam. Kalau kita murid nak tulis karangan, kita bagi latihan PDP dalam bentuk online. Lepas tu karangan dia orang tu dalam buku karangan dia orang pun boleh. Dan kita ambil dalam bentuk gambar untuk mereka hantar pada kita. Kalau nak menulis lah. Okay, kalau nak menulis dalam buku. Tapi yang kita pentingkan kat sini adalah bagaimana cara kita nak dapatkan berinteraksi PDP-nya dengan murid. Ini adalah sebagai contoh latihan lah yang saya tunjuk ni. Tapi kalau tuan nak mengajar, tuan boleh buat macam dia akan jadi macam slide PowerPoint tu kan. Tuan boleh buat juga pengajaran tuan dalam bentuk nak bagi penerangan kepada mereka. Lepas mereka dah dapat penerangan, contoh macam ni. Okay, yang saya tunjukkan sekarang kan, kebaikan membaca. Kita terangkanlah apa isi-isi dia, kita bincang dulu, bagi mereka buka minda dulu. Lepas tu mereka tutup komputer ni, mereka buatlah dalam buku latihan, buku nota mereka, buku tulisan mereka. Jamboard ni bagi peluang untuk mereka boleh bincang dengan kita. Mereka beri idea, bukan hanya kita sebagai salah seorang yang beri segala maklumat. Jadi mereka boleh berkongsi sama idea macam yang cikgu dah buat kat sekarang ni. Hari ni cikgu dah boleh kongsi, dia boleh kongsi idea dia sendiri. Itu yang kita pentingkan dalam DSKP kan, dalam KCSR semua. Murid boleh berkolaboratif, dia boleh bekerjasama, dia boleh berkomunikasi. Inilah yang kita nak, daripada kita je bagi bahan dan mereka buat latihan. Tapi kalau murid saya rasa kalau dia biasa buat ni, dia akan tulisan dia akan jadi cantik. Sebenarnya saya lagi buruk sebenarnya sebelum ni, tapi saya dah cuba-cuba tu okey lah sikit. Tapi sebab kita tak biasa. Tak biasa dengan dia. Okey. Ada soalan lain ke mengenai Jamboard? Dia pada saya dia umpama slide lah sebenarnya, tapi dia untuk kita bebas gunakan dia. Macam contoh slide ni murid tak boleh nak conteng, kita tak boleh nak share, dia orang tak boleh buat on the spot macam ni. Macam tu lah. Lebih sekali-sekali bolehlah buat dengan murid supaya mereka lebih seronok lah. PDP kita pun pelbagai macam tu. Kalau tak ada apa-apa tu rasa nak cuba tengok beberapa orang cikgu yang sedang buat Jamboard sendiri dekat komputer dia. Yang ni masih ramai lagi duk buat ni dekat dalam tempat yang saya share ni. Yang ni saya rasa kelas ni saya tak perlu ulang semua dah faham Kalau ada soalan boleh tanya, boleh chat juga kat sini. Ada soalan tak menarik, bermanfaat kalau buat imlak. Imlak tu yang menulis apa tu? Yang menulis itu tahap 1, menarik, kena praktis. Buat tunjuk sekali lagi macam mana nak link dalam GC. Okey, saya cuba tunjuk lagi cikgu Susan. Okey, macam mana nak buat link dalam Google Classroom. Okey, saya tutup dulu. Okey, contoh yang ini, saya ambil yang ini. Cikgu lagi sekali saya ulang untuk macam mana cikgu dah buat latihan ni, nak bagi kepada murid Kita klik share. Saya ulang lagi sekali, kena buat ini sebab sekarang ni kalau kunci ni tertutup, nampak tak? Kunci tu dia tutup tau. Maksudnya dia hanya untuk kita sahaja, cikgu sahaja boleh tengok. Kalau nak bagi kepada murid, kena klik share. Kena tukar ni, change ni. Tukar sekarang dia private tau. Jadi kita kena tukar ni change. Mana-mana je, Google Form pun macam ni juga. Kita nak hantar, nak share apa-apa. Ambil anyone with the link. Kalau ambil yang ni, Ministry of Education ni, siapa yang guna Gmail personal semua tak boleh. Okay? Yang ketiga ni. Kita ambil yang ni, anyone with the link. Ambil ni. Kita tak mahulah kalau murid kadang-kadang dia dalam handphone mak bapak dia, Gmail mak ayah kan. Jadi kita ambil yang keempat. Tukar kepada can edit. Yang penting juga, can edit. Jangan view. Kalau view dia boleh tengok saja, tak boleh buat apa-apa. Save. Yang ini wajib buat dulu Dan ini kita klik je dia, kita klik kanan, copy. Done.
Okay, pergi kepada satu tab lain, buka pada Google Classroom. Google Classroom. Saya sebenarnya dah ada apa panggil, saya dah letakkan kat sini tau Google Classroom saya. Tapi sebab saya nak tunjuk, saya suka buat cara yang selalu tuan-puan gunalah. Seelok-eloknya letaklah shortcut dalam desktop kita ni. Sebab semua ada tengok Google Classroom, semua saya ada. Epsa pun ada, senang nak klik je. Okay, saya ambil balik mana kelas yang kita nak masukkan. Contohnya kalau kelas 5 ada 5, kliklah kelas tu. Kita pergi pada classwork sini. Ambil create, apa-apa je kita nak bubuh, kena ingat mesti ada butang tambah tu. Mana-mana je. Kita nak buat assignment ke, nak buat material ke, nak buat apa-apa je boleh. Okay, saya letakkan sebagai assignment. Saya pilih assignment. Lepas tu tugasan 2, saya taiklah apa-apa. Kelas 6 Mei. Okay, taiklah apa benda. Karangan. Kebaikan membaca. Kat sini, nak masukkan link kan, sebab kita copy link tadi, kita ambil link. Kalau nak Google Drive, mana-mana terpulanglah pada tuan-puan punya apa bahan yang dimasukkan. Kat sini, klik kanan, paste. Lepas tu add link. Kita tengok betul tak? Betul lah latihan tadi yang saya copy ni. Dekat sini, kena pilih kepada edit, can edit. Kalau untuk dia tengok saja boleh ambil can view. Tapi untuk kita nak bagi dia peluang untuk dia menulis, can edit. Okay. Lepas tu pilihlah dalam topik tugasan, pilih topik tugasan dan assign. Okay. Dia akan buat assign, dia akan masuk dalam topik tugasan. Saya suka tak letak due date ni tau, sebab nanti kita nak guna bila-bila pun boleh, senang. Tak payah letak due date pun tak apa. Okay, lambat sikit. Okay, dah masuk dah. Ini tadi, ini cubaan pertama saya buat tadi. Ini ada cubaan yang kedua, kita klik dia. Bila murid buka ni, dia akan dapat tengoklah. Cuba tengok Dia akan buka kepada Jamboard saya tadi. Terus je. Okay. Ini kalau dalam Google Classroom lah. Tapi kalau tuan-puan rasa berinteraksi dengan murid menggunakan WhatsApp, pergi je dekat WhatsApp sini. Ambil WhatsApp, web WhatsApp tau, senang kita nak bekerja. Ambil web WhatsApp, link yang sama, bukalah dekat mana yang tuan-puan kelas, kelas mana ni, JU, okay. Bukalah kelas mana pun, klik kanan sini, paste dan tekan shift enter, sila jawab. Okay, dapat. So murid akan klik ni juga, dia akan buka juga pada lokasi Jamboard kita. Nampak? Sama juga konsep dengan Telegram, buka juga. Ataupun Facebook, ataupun YouTube, apa-apa media sosial yang tuan-puan guna untuk nak hantar link ini. Buatlah mana-mana. Sebab cara ini sebenarnya untuk buka Jamboard ni dia tak berat berbanding pada nak guna Meet lah. Meet dia akan gunakan data yang banyak. So murid dia saya rasa dia macam lebih ringan daripada dia buka Facebook ataupun YouTube untuk klik ni. Okay. Boleh cikgu siapa yang tanya tadi? Copy link. Ya betul, Cikgu Susan. Okay, Cikgu Rohiah ada buat Jamboard, kita buka ya. Inilah masalahnya. Okay, Cikgu Rohiah, maksudnya Cikgu Rohiah belum lagi buka akses tu. Share tu dah buka akses belum? Dah masa share tu tukar tak kepada can edit or can view tu semua? Saya tak boleh buka. Cikgu mana tadi? Cikgu Rohiah, kena share, masa share tu kena buat dulu.
Saya tunjuk lagi sekali ya. Kalau yang ini tak buat, memang tuan-puan tak boleh, orang tak boleh akses. Saya cuba yang atas sini. Mana yang atas ni? Cikgu Nur Zaidah. Okay, saya klik pada Cikgu Nur Zaidah. Untuk share tu, kena tukar kepada akses tu adalah perkara pertama. Nombor 1 kena buat. Cikgu Nur Zaidah ni tak ada tajuk tak jam ni tak ada. So kena tukar letak tajuk. Ni nampak ada 11 orang masuk untuk Cikgu Nur Zaidah. Cikgu Nur Zaidah dah berjaya buat tu. Tetapi pastikan tajuk jangan lupa. Nombor 1, buat apa-apa mesti letak tajuk dulu. Dan share. Okey, betul, bagus. Cikgu Nur Zaidah ni tahniah boleh buat dah. Dah bulat-bulat semua dah. Habis semua orang bulat. Okey, lagi siapa lagi? Cikgu Rohiyah cuba buka balik. Saya tunjuk lagi sekali ya. Lagi sekali saya tutup ni semua ni. Lagi sekali, tolong beri perhatian untuk nak buat share kepada kawan-kawan. Okey. Share ya, untuk sharing. Sharing perkara pertama, saya ambil satu lagi yang ini. Dan satu dia tak perlu save dia auto save. Dia auto save. Yang ni saya nak padam dulu. Okay. Tengok betul-betul ya cikgu untuk share. Tolong tengok kalau cikgu tengok dekat share atas ni yang saya tengah bulat-bulat ni, kalau dia kunci tu, dia tertutup kunci tu kan, dia maksudnya cikgu tak boleh, orang lain tak boleh tengok. Cikgu kena klik share ni. Tengok betul-betul. Pergi dekat sini, sebab sekarang ni private tau, tak boleh, orang lain tak boleh tengok. Kena change dia. Pergi kepada anyone with the link. Klik sini. Okay. Dan pilih kepada can edit. Lepas tu save. Barulah boleh copy link ini. Copy, baru boleh share. Saya cuba lagi sekali ya. Saya share kepada cikgu-cikgu. Saya share kat sini. Okay, cuba masuk. Okay, yang saya sekali bawah ni. Cikgu Krishna, saya tengok Cikgu Krishna. Saya buka Cikgu Krishna, saya boleh buka banyak-banyak ya. Cikgu Rashidah saya boleh buka. Cikgu Kasih, mana tadi? Ni pun saya boleh buka, tengok. Masih lagi semua untitled ya, tak letak title ni. Sebab bila tak letak title, saya tak tahu tu tajuk apa. Ini pun sama, nanti murid pun tak tahu itu tajuk apa. Letakkan title dia apa. Sekarang dia akan keluar, nampak tak? Untitled. Letakkan tajuk dia. Supaya bila murid baca tu dia tahu, okey ni karangan, yang ni penjodoh bilangan, macam tu lah. Karangan peranan ibu bapa melahirkan pengguna bijak. Okey, cikgu siapa ni Kalau cikgu letak tajuk ni, saya tahu ni siapa punya ni. Yang ini, satu je pesan saya, elakkan menulis tulisan huruf besar ya. Sebab bila tulisan huruf besar ni dalam format penulisan dia macam menjerit. Dia untuk tajuk boleh. Untuk tajuk apa-apa kan. Elakkan. Kalau murid pun kita suruh dia tulis huruf kecil. Ini asalnya Cikgu Krishna ni. Okey. Lagi siapa? Cikgu Zarina. Cikgu Aida. Saya buka Cikgu Aida. Okey, Cikgu Krishna dah tukar perayaan Indonesia. Bagus. Senang. Macam tu terus saya tahu tajuknya. Perkataan mudah, ya. Okey, perkataan mudah. Cikgu Aida, Cikgu Zarina. Okey, macam ni lah. Lebih kurang. Saya nak ada lagi kesilapan, senang sebab saya boleh tunjuk, bagi tahu apa kesilapan. Yang ni semua maksudnya tuan-puan dah share. Nampak? Biar berubah tau. Kalau tengok kat sini, bahasa Melayu. Kalau kat sini nampak dia punya lain. Ikon kunci tu dah tak ada. Dia dah ikon orang dengan link kat bawah tu ada.
anyone with the link, nampak? Dia dah berubah. Tapi yang ini cikgu, siapa ya saya klik tadi Cikgu Zarina ke tadi sorry ya. Ini maksudnya cikgu tak tukar lagi ni, hanya view saja. Saya tak boleh edit, tak ada pun butang untuk edit kat sebelah sini. Nampak tak? Terima kasih cikgu sebab cikgu telah tunjukkan satu jalan untuk saya nak tunjuk kepada cikgu. Ingat kena tukar ni, jangan ambil view only kecuali cikgu nak mengajar. Kalau cikgu nak mengajar, boleh view only. Tapi kalau cikgu nak murid memberi maklum balas, kena tukar ni. Tukar kepada edit. Bila edit, barulah ada butang kat sini, kat tepi sini, ada pen, ada sticky note, ada insert image. Okay? Boleh? Lagi sekali saya ulang. Yang ini kena ubah. Kalau nak suruh murid menulis, kena tukar ini kepada can edit. Pilih can edit. Ada lagi yang tak ikut tahu apa yang saya tunjuk tadi. Yang ini kalau nak mengajar, okey. Kalau nak suruh cikgu edit, letakkan lain, tak boleh lah. Okay. Setiap kali share bahan perlu tukar ke link tersebut. Tidak, Cikgu Nazrul. Tak perlu tukar link. Link tu sama. Itu je. Mana-mana pergi pun sama. Tahun depan nak guna pun link tu tetap sama. Okay. Kalau nak senang, saya suka kan. Contohnya link ni panjang tau. Saya copy link ni. Ini extra bonus, ada 6 minit lagi. Cikgu pergi ke Bitly. Kenapa saya suka guna Bitly? Sebab Bitly ni kita boleh customkan link tu. Kita boleh tulis perkataan untuk link tu. Tapi cikgu kena daftar lah. Senang je macam daftar Facebook je. Okay, kalau dekat Bitly ni, klik ke create kat sini. Copy yang kita panjang-panjang tadi kan. Copy yang panjang-panjang tu, kita klik copy kat situ. Nampak dia dah tukar jadi pendek. Yang kita boleh customkan dia, tulis dia apa. Katalah kalau latihan tata bahasa, latihan tata bahasa 1. Supaya kita senang tahu apa benda link tu. Kalau tak panjang-panjang tu kan, tak tahu apa. Okay, tata bahasa 1. Lepas tu kita tulislah sini, tajuk latihan tu. Latihan tata bahasa 1 6 Mei. Ini senang untuk rujukan kita sendiri. Saya suka buat macam ni. Okay, lepas tu save. Save je. Dia save. Dia dah ada kat sini. Mana dia? Dia akan ada kat sini Bila kita copy dia, kita hanya bawa share kepada edit. Kenapa dia tak jadi Oh, saya tak save tadi, lupa. Tata bahasa 1. Save. Oh, dah ada orang guna, patutlah tata bahasa 10 lah, satu save. Ini saya cuba nampak latihan tata bahasa 16 Mei, latihan tata bahasa 101, saya copy ni, saya pergi dekat mana-mana tempat yang saya nak pergi, saya buat sini, nampak dah pendek kan berbanding daripada yang ni tadi, dia dah pendek dan kita tahu ini latihan tata bahasa. Sila jawab, okey. Sila jawab. Oi, apa tu? Okey, nampak tak beza dia? Yang ini yang panjang-panjang, yang ini dia dah jadi custom, kita tulis tata bahasa satu-satu. Terus saya klik dia, sama juga dia akan buka Jamboard. Gunalah Bitly. Saya rasa ramai yang dah tahu, pada yang tak tahulah. Okey? Cantiknya cari yang mata sembunyi. Boleh. Okey? Gunakan Bitly. Saya suka. Bitly ataupun Gigi. Gigi pun boleh. Mana-mana pun boleh. Ada soalan lain tak? Tak ada soalan lain dah. Kalau tak ada soalan lain, setakat ini je kelas kita hari ini Jamboard. Sebenarnya banyak lagi nak share dengan tuan-puan tapi 1 jam cukup lah. Nanti banyak kan tupu dah kepala kan. Okay, saya buka kepada pendaftaran.